Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Dia yang Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Pengampun, Maha Penerima taubat hamba-hambanya. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita dikurniakan peluang dan kesempatan untuk bertemu dalam majlis yang kita harapkan penuh dengan barakah, yang dinaungi oleh Allah dengan rahmatnya dan kecintaannya. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam ini disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah, diterima oleh Allah sebagai sebahagian daripada amal-amal salih kita, yang Allah sediakan ganjaran yang mulia untuk kita dalam bekalan kita mempersiapkan diri menghadapi kehidupan seterusnya di bumi ini hinggalah saat kita kembali kepadanya nanti. Mudah-mudahan dalam keadaan kita kembali kepadanya, diredai olehnya dan kita merasa reda kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini katanya majlis dianjurkan oleh pihak Masjid Al-Iman ini sempena Isra' Mi'raj. Tetapi juga dengan kerjasama pihak Masjid Darul Ma'mur diadakan promosilah sedikit buku Saat Cakrawala Bersujud dalam rangka mencari dana bagi projek peningkatan dan pemulihan Masjid Darul Ma'mur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan dan melicinkan projek itu, dan mudah-mudahan kita semua mendapat naungan rahmatnya dan ganjaran yang mulia di atas sokongan kita kepada Masjid Darul Ma'mur di Yishun nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam masa yang sangat singkat ini, mungkin boleh saya ingatkan diri saya sendiri dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian akan hakikat bahawa kehidupan kita ini sebagai manusia tidak dapat lari daripada kekuasaan dan juga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dapat melarikan diri daripada terus menetap di dunia yang Allah sediakan untuk kita. Kita penat macam mana pun hidup di dunia ini. Kita perit macam mana pun hidup di dunia ini. Kita sempit macam mana pun sepanjang kehidupan kita ini. Kita tidak ada pilihan untuk mencari dunia ataupun bumi yang lain selain daripada apa yang telah Allah sediakan untuk kita. Kita tidak boleh lari daripada ketentuan Allah dan keagungannya. Kerana dalam kehidupan ini, perit macam mana pun ujian yang Allah timpakan ke atas kita, macam mana pun kadang-kala kita rasakan seolah-olah kita tidak dapat memahami kenapa Allah tentukan sesuatu musibah menimpa diri kita, namun tetap sebagai manusia kita tidak boleh mencari Tuhan lain selain daripadanya. Macam mana pun dalam kehidupan ini kita merasakan kelemahan diri kita. Kadang-kala kita akur bahawa kita tunduk dengan desakan hawa nafsu kita sendiri, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Macam mana pun kita rasakan bahawa dalam kehidupan kita ini, masa yang kita ada, usia yang dipinjamkan sementara, seolah-olah macam tak cukup untuk kita ini membuat persiapan dan persediaan sebelum saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak boleh memilih hari akhirat lain daripada yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita tidak ada pilihan untuk balik kepada tukang hisab dan penghitung lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak memilih, kita tak ada kemampuan untuk memilih tempat kembali selain daripada syurga ataupun neraka
yang disediakan oleh Allah. Begitu hakikat diri kita, senantiasa sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah terikat dengan kerajaan, kekuasaan dan juga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lihat bagaimana dalam kita menghadapi kehidupan yang penuh dengan pancaroba ini, di sebalik segala kelemahan dan kekurangan yang kita miliki, di sebalik segala kesilapan, keterlanjuran yang tak pernah terlepas daripada kita lakukan sepanjang hidup ini. Kita sebenarnya diminta dan diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa membuat muraqabah dan muhasabah, untuk mengambil iktibar dan belajar daripada pengalaman, sejarah dan riwayat hidup para nabi dan rasul yang sebenarnya mereka itu walaupun mulia di sisi Allah, namun tidak pernah dapat terlepas daripada ujian yang ditentukan oleh Allah. Maka tuan-tuan puan-puan sekalian, yang saya rasa sebahagiannya sudah mengikuti, sama ada membaca buku yang saya tulis saat Cakrawala Bersujud ataupun yang mengikuti kuliah saya online dan sebagainya, membaca buku itu sampai selesai, dapat melihat betapa kisah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai riwayat hidup Nabi Yusuf alaihi salam penuh dengan pengajaran, penuh dengan peringatan daripada Allah yang menginsafkan hati dan iman kita bahawa hidup ini memang benar merupakan medan ujian yang Allah tentukan untuk setiap yang bergelar insan. Begitu Nabi Yusuf kan, orangnya mulia, seorang yang dilahirkan dalam keluarga Nabi, ayahandanya seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diuji dan diuji dengan begitu penuh dengan kisah-kisah dan peristiwa penuh keperitan. Namun kita lihat daripada kisah Nabi Yusuf alaihi salam, tidak pernah sedikit pun Nabi Yusuf itu menyalahkan Tuhan. Tidak pernah hilang pegangan keimanan yang menjadi sumber kekuatan dan keteguhan dalam diri sepanjang hidupnya. Dan itu juga yang kita lihat dalam kisah semua Nabi-Nabi dan Rasul yang sebelum itu dan selepas itu. Sampailah kepada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, malah bila kita dalam, kita kata, suasana musim memperingati dan mengenang kembali peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijalankan oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, itu sebenarnya mengandungi kisah tentang keperitan, kisah tentang ujian, kisah tentang dugaan. Sebab kita tahu perjalanan Isra Mi'raj ini Allah jalankan ke atas Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi itu mengalami, kita kata, tahun kesedihan. Ya kan? Satu ketika isteri baginda yang bernama Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Kesedihannya belum habis berlalu, tiba-tiba pakciknya pula yang namanya Abu Talib meninggal dunia. Lalu dengan itu orang-orang Mekah yang memusuhi dan membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam makin berani, makin, kita kata, makin galak dan kurang ajar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahlah diregut kesedihan, kehilangan dua orang yang menjadi tunggak kepada perjuangan. Lalu kemudian begitu pula orang-orang kampung, ada sebahagian saudara mara sendiri yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sekali. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur rancangan. Cubalah, manalah tahu kalau orang Mekah tak nak terima, kita cuba kat kampung sebelah, ya kan? Kita semua tahu kisahnya. Nabi lalu berangkat ke bandar Taif. Sampai di bandar Taif, berdakwah, mengajak mereka untuk beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi malah ditolak dengan penuh kebiadaban oleh penduduk Taif. Dihalaunya Nabi, diherdiknya Nabi, dimakinya Nabi, malah dilontar dengan kotoran dan batu sampai cedera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu nasib yang dihadapi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi tidak berputus asa. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bermunajat, bermohon, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun suara ataupun kata-kata yang menunjukkan Nabi itu menyesal, tak ada.
Kalau kita dah duduk kata orang tu bawah pokok relax one corner lah, kita ni dah mengadu, ya Allah kenapa lah kau buat aku macam ni tak? Nak ambil early retirement kalau boleh, kita nak bersara awal, ya kan? Ingatkan kita ni jadi orang mulia, Allah bantu. Ingatkan bila kita ni orang mulia, Allah mudahkan urusan, Allah licinkan segala perkara. Tapi begitu makin mulianya seorang insan, seperti mana yang pernah dikhabarkan oleh Nabi SAW sendiri, lagi tinggi darjat seorang insan, lebih besar dan berat ujian yang ditentukan oleh Tuhan. Nabi tak pernah berputus asa. Masih lagi selesai daripada peristiwa di Taif itu, Nabi hanya mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, engkau nak serahkan aku kepada siapa? Pada orang jauh yang menghina aku ke, ataupun orang dekat nanti di Mekah yang juga akan menganiaya aku ke? Tapi lihat apa kata Nabi. Nabi SAW mengatakan, ya Allah, asalkan sahaja engkau tidak murka kepada aku tak kisah dan aku tidak peduli. Begitu semangat Nabi SAW. Daripada peristiwa itulah kemudiannya kita lihat Nabi mengatur strategi yang baru, Nabi gandakan lagi usaha yang ada. Nabi tak duduk diam. Walaupun malaikat dah datang buat tawaran pada Nabi dah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kau ndak cakap aja, ini semua ni kami akan hempap dengan gunung biar mati, sebagai balasan kebiadaban dan juga kekerasan sikap mereka. Nabi kata jangan wahai Jibril, tak mau. Kenapa? Mereka tidak beriman sekarang, tapi besok lusa keturunan mereka nanti akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kekuatan jiwa seorang yang berjuang di jalan Allah. Dan itu kekuatan jiwa yang perlu kita pelajari untuk kita tumbuhkan dalam diri kita. Sebab dalam kehidupan kita pun akan hadapi banyak ujian. Yang penting ialah apa? Hari ini kita rasa perit, tapi jangan berputus asa. Sebab besok pasti akan ada rahmah, hikmah di sebalik apa yang Allah tetapkan. Cuma kita belum nampak pada hari ini. Nabi tak berputus asa lepas tu. Tak ada pula balik ke Mekah, Nabi duduk dan diam, kunci pintu, sembahyang banyak-banyak, doa je, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan. Tak. Nabi dengan penuh confident, yakin dirinya, berbekalkan keutuhan iman yang ada dalam dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus berdakwah. Masih bercakap dengan orang Mekah, masih mengajak untuk beriman kepada Allah, walaupun makin jahat orang-orang Mekah itu perlakukan terhadap diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi atur rancangan yang baru. Itu orang-orang Arab daripada kawasan-kawasan yang lain yang tiap-tiap tahun kan akan datang ke Mekah masa musim haji. Sebab perbuatan haji orang Arab jahiliah dah buat dah, datang ke Mekah walaupun sebelum Islam lagi. Itu yang mereka warisi daripada syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dahulu kan. Jadi orang-orang daripada segala pelosok tanah Arab, yang dekat yang jauh, tiap-tiap tahun ada musim hajinya mereka datang ke Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat langkah apa? Jumpa orang-orang ini, rombongan-rombongan ini, sebelum mereka sampai masuk ke dalam kota Mekah, ajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bayangkan penatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni rombongan datang bukan sikit. Bukan satu rombongan Bukit Panjang aja, tak. Pelosok macam mana, daripada segala pelosok datang. Nabi jumpa, lepas jumpa rombongan ini, jumpa rombongan ini, besok jumpa rombongan itu pula. Ajak berdakwah untuk beriman kepada Allah. Dan kita tahulah, ramai yang tak terima pun. Sedangkan orang Mekah, saudara mara Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat, jiran-jiran Nabi sendiri yang selama itu memang dah kenal Nabi tak pernah cakap bohong, pun tak nak terima. Ini kan pula orang dari luar kan? Lebih-lebih lagi susah nak terima. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak membuka hati seorang hambanya untuk dimasukkan cahaya keinsafan, taufik dan hidayah pimpinan daripadanya, Allah boleh buat. Dan itu tidak susah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting usaha, yang penting yakin, yang penting bergantung pada Allah, yang penting mengharap rahmat dan bantuan daripada Tuhan. Allah akan berikan kejayaan kepada kita. Dalam banyak-banyak itu rupa-rupanya adalah satu rombongan yang datang daripada bandar Yathrib. Yathrib itulah yang kita katakan kemudian dikenali sebagai Madinah. Ya, mula satu rombongan datang dengar,
boleh masuk akal lah, baguslah ini. Lalu bawa balik cerita dengan kawan-kawan kat Madinah yang lain. Dah tahun depannya lebih besar rombongan pergi haji. Sengaja cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kesediaan mereka untuk menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan mereka berbaiah, ya, berjanji sumpah taat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan itu sedikit demi sedikit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Isra Mi'raj diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersedih. Selepas kematian Khadijah dan juga Abu Talib, begitu bersedih dengan kejahatan yang dibuat oleh orang-orang Mekah, begitu bersedih kerana orang-orang Taif tidak mahu menerima dakwah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijalankan untuk memberikan keteguhan dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat apa yang ditulis oleh para ulama mengatakan itu di antara cara Allah Subhanahu wa taala meringankan bebanan jiwa Nabi, memberikan sedikit hiburan supaya hati Nabi itu bertambah kukuh. Jangan cepat berputus asa, dibawa jalan. Waktu jalan malam daripada Mekah, dari Mekah ke Madinah ataupun dari Mekah dan Madinah pula, dari Mekah ke Al-Masjidil Aqsa, itu namanya peristiwa Isra. Kemudian dari Al-Masjidil Aqsa naik ke langit untuk menerima ibadah salat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya Mi'raj. Maka begitulah kita lihat kemuliaan demi kemuliaan Allah anugerahkan kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang masih mahu tunduk kepada perintahnya walaupun terdapat jutaan ujian sepanjang jalan. Tetapi penghinaan akan Allah timpakan kepada siapa pula? Kepada hamba-hambanya yang tidak mahu mencari keredaannya, tidak mahu menyedari bahawa hidup kita ini hanyalah sebagai manusia yang engkar untuk bersyukur kepadanya walaupun nikmat tidak pernah terputus sepanjang kehidupan di dunia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka begitu dengan kisah Nabi Yusuf juga, ya, daripada satu ujian ke satu ujian, la ilaha illallah. Didengki oleh abang-abangnya sendiri, nak dibunuh tapi tukar rancangan, tak jadi bunuh, kita buang saja dalam perigi. Dibiarkan begitu entah sampai bila, biarkan. Tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, si anak kecil ini yang dicampakkan ke dalam perigi diselamatkan. Ada rombongan yang lalu tempat itu, keluarkan budak ini yang nama Yusuf, tapi kemudiannya dibawa ke negeri Mesir, dijual sebagai seorang hamba abdi. Daripada anak seorang Nabi, kemudian dibenci oleh abang-abang sendiri, kemudian dibuang dalam perigi, kemudian diselamatkan oleh orang yang lalu tempat itu tapi dijual sebagai hamba abdi. Kemudian ada pula yang datang membeli. Rupa-rupanya yang membeli bukan sebarang orang. Allah atur yang membeli seorang pembesar dan menteri. Menteri beli, dibesarkan dalam istana sendiri. Bagaikan anak yang penuh dengan kasih sayang, dibesarkan dengan naungan yang tidak terperi. Besar. Walaupun ni tak tahu ni anak siapa, datang dari mana, kita beri sebagai hamba, tapi bila bawa balik rumah, dibesarkan bagaikan anak sendiri. Penuh kasih sayang. Jadi kita tengok, sampailah satu masa yang nama Yusuf membesar, kerana dia rapat dengan bapaknya, selalu tolong bapaknya buat kerja-kerja pentadbiran negeri, dah dia pun ada kemampuan dan kemahiran. Dia pun dikenali dan disegani. Orang Mesir seperti mana menghormati si bapa, juga menghormati si anak. Tapi sampai masanya datang godaan daripada ibu angkat dia sendiri, sang isteri yang tidak dapat mengawal diri, hawa nafsu membutakan hati. Macam baca saja pula saya ni lah. Ya kan? Lalu digoda untuk buat perkara yang terkutuk dan dibenci. Digoda, tetapi Nabi Yusuf tidak pernah lupa ingat siapa dirinya sebagai hamba Allah yang senantiasa diperhati oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa lagi maha suci. Kemudian Nabi Yusuf mengelakkan diri, kita tahulah ceritanya sampai dikoyakkan bajunya, ya kan? Kemudian bila si suami ataupun bapa angkatnya balik, timbullah pula tuduhan fitnah daripada isteri si menteri tadi, mengatakan, "Bang," kata dia, "inilah anak kita, kita kutip, kita jaga, dia pula nak menganiaya saya, nak mencemarkan saya." Lalu gitu gini, apa yang berlaku? Akhirnya Nabi Yusuf minta kepada Allah, "Ya Allah,
as-sijnu ihabbu ilayya. Penjara itu lebih aku suka ya Allah daripada perbuatan terkutuk yang sedang hendak dibuat oleh orang-orang ini. Kan ada sebelum tu kisah kita kata apa ni yang berlaku juga, si isteri tadi tak puas hati sebab dia dikata orang-orang lain ya sebelum masuk penjara, tetapi dah dapati peristiwa itu berlaku, dia tak puas hati sebab orang mengata dia, apa punya bini menteri ni dengan budak kecil yang dia besarkan sendiri pun dia nak buat kerja tak senonoh. Itu yang dia atur, panggil datin-datin yang ada, isteri-isteri pembesar yang lain, itu sampai mereka terpesona, sampai terpotong tangan mereka sendiri. Kan ada kisah tu. Pokoknya lah, akhirnya dah duduk dalam penjara, kemudian dapat lepas, dikeluarkan oleh Raja Sultan Mesir pada ketika itu. Bila keluar pula, dia minta, tuanku, saya minta satu perkara. Dah lepas ni, alhamdulillah lah kan. Terima kasih pada kita kata Raja Mesir dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemudian dia minta, tuanku lantiklah saya menjadi menteri yang jaga khazanah dan juga perbendaharaan negara. Sebab saya ni ada ilmu dan saya boleh dipercayai. Nampak tak? Ini two qualities yang dimiliki oleh Nabi Yusuf yang ditawarkan kepada Raja Mesir. Orang lain tak boleh buat, saya boleh buat sebab saya ada ilmunya dan saya seorang yang jujur, tidak akan mengkhianati amanah. Okeylah. Sampai akhir jadi pembesar, jadi menteri besar yang jaga kekayaan Mesir. Sampailah akhirnya Allah pertemukan kembali. Abang-abangnya datang kepada sang Yusuf tadi, ya, adik yang pernah dikhianati, ya kan? Kita pendekkan cerita. Akhirnya begitulah Allah tukar. Daripada dulu mereka yang menekan Yusuf, tapi sekarang Yusuf yang berada tempat yang lebih mulia. Sampaikan bila dah kumpul anak beranak, satu keluarga dah datang Mesir dengan maknya, dengan bapaknya, dengan beradik 11 orang, malah mereka yang tunduk sujud hormat kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Sampai menyesal. Abang-abangnya minta maaf, minta ampun. Tapi kita lihat, apabila seorang insan menjaga hatinya penuh kemuliaan, bergantung hanya kepada Allah, tetap dengan ihsan dan iman, bila sampai masa ada peluang Allah buka dan kesempatan, boleh aja Nabi Yusuf balas dendam, jatuhkan hukuman pada abang-abang yang dulu kejam. Nabi Yusuf tak buat macam tu. Nabi Yusuf kata, sudahlah, aku tak nak salahkan siapa-siapa lagi. La tathriba alaikumul yaum. Hari ini aku dah tak nak cela-cela siapa lagi. Dah tak payah nak blame sana, blame sini, ongkit balik, abang jahat, abang busuk hati, abang aniaya saya, abang yang buat saya menderita. Tak ada. Malah depan bapaknya, Nabi Yaqub alaihi salam, Nabi Yusuf kata apa? Pak, dulu abang-abang sampai diperdaya iblis dan syaitan. Ya, syaitan punya angkara sampai abang-abang itu terikut hawa nafsu sampai mencampakkan saya ke dalam perigi, dan itu punca segala musibah dan penderitaan yang terpaksa dilalui. Begitu mulianya hatinya. Macam mana boleh memaafkan abang-abang yang begitu jahat hati mereka? Sebab hatinya penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kecintaan Allah itu yang menjadi kekuatan dalam diri. Dan itu adalah sesuatu perkara yang Allah tidak akan ubah kecuali kalau kita pilih untuk mengubah kita sendiri. Mengubah maknanya apa? Kalau seorang itu memang berada dalam keimanan, dirahmati Allah, diberikan pengampunan, taat kepada Allah, melaksanakan segala arahan, kemudian dengan segala rahmat Allah curahkan sepanjang kehidupan, Allah takkan ubah rahmat itu ditarik balik, diganti dengan celaka dan juga musibah, kecuali manusia ini sendiri yang mengubah keimanan dalam hatinya. Begitu kalau ada manusia yang tak pernah kenal Tuhan, tak pernah nak tunduk perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kata perintah yang berat-berat, perintah yang seringan, solat, buat sekali solat dalam 5-6 minit dah habis, tak kena bayar yuran apa-apa pun. Nak buat sembahyang kat mana-mana pun boleh. Mana ada masjid Singapura letak fees nak masuk $5, tak boleh, tak bayar tak boleh masuk. Tak ada. Free masuk. Nak duduk berapa jam duduklah, asalkan bila masjid tutup pintu kena keluar lah kan. Free dah, mudah. Tapi ada sebahagian orang yang mudah itu pun tak sanggup dilakukan. Kenapa? Sebab hatinya bergulumang dengan nafsu, dengan kemungkaran. Maka kata Allah, benda itu tak akan Allah ubah.
Allah tak akan tiba-tiba jadikan hati jadi baik, tak, kecuali manusia itu sendiri yang mengubahnya. Dan itu sebenarnya yang terdapat dalam surah Ar-Ra'd. Ya, dalam masa yang tinggal hanya 15 minit, saya nak mengajak kalau ada yang boleh menyemak, kita katakan kisah Nabi Yusuf itu ada dalam surah Yusuf, ya kan? Selepas surah Yusuf, surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd tu maknanya surah tentang petir. Ya. Jadi kalau kita lihat surah Ar-Ra'd, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita lihat ada ayat yang ada kaitan dengan kisah Nabi Yusuf. Kalau ada yang nak semak, saya pun tengah semak sekarang ini, surah Ar-Ra'd, juz yang ke-13, iaitu surah yang datang selepas surah Yusuf, mula dari ayat yang ke-11. Kita lihat. Ayat ke-11 Allah mengatakan apa? Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfih. Manusia ini, kita ni manusia, kata Allah, ada malaikat-malaikat yang datang bergilir-gilir bersama dengan kita. Malaikat ini ada yang berada di hadapan kita dan ada malaikat-malaikat ini yang ada di belakang kita. Setiap orang daripada kita. Allah hantar malaikat. Malaikat itu bersama dengan kita, dia datang bergilir-gilir. Mungkin yang sebelah malam malaikat lain yang bersama dengan kita. Nanti sebelah siang yang malaikat malam pergi ganti malaikat siang pula bersama dengan kita. Depan kita ada malaikat, belakang kita ada malaikat. Apa kerja malaikat yang Allah tugaskan bersama dengan kita ni? Yahfazunahu min amrillah. Malaikat-malaikat yang Allah wakilkan tugaskan bersama kita ini, tugasnya ialah menjaga manusia itu dengan izin dan perintah Allah. Tuan-tuan, tak payah kita nak cemburu tengok wah orang VIP, selebriti pergi mana-mana ada bodyguard macho sado jaga dia, ya kan? Kita masing-masing ni ada malaikat yang Allah tugaskan untuk jaga kita dengan izin dan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan satu malaikat seorang. Muaqibat, malaikat-malaikat yang datang silih berganti ikut shift masing-masing. Jangan tanya jelah dia punya punch card dia pukul berapa dia tukar malaikat. Pokoknya Allah tugaskan. Dan malaikat ni ada depan kita, ada belakang kita. Tugasnya jaga manusia. Cuma kata Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat yang jaga kita ini berdasarkan perintah Allah. Bermakna kita ini dilindungi oleh Allah. Seperti mana kita lihat dalam kisah para Nabi. Perit datang ujian, tetap dilindungi oleh Tuhan. Nabi Yusuf alaihissalam dicampak, jatuh dalam perigi. Tak ada orang nak tolong. Tapi Allah pelihara, nampak? Seorang anak kecil nak nangis sekuat hati pun tak ada orang tolong dah. Abang-abang kalau dia jerit lebih-lebih, tak abang-abang datang balik, lagi banyak penganiayaan akan dibuat pada si adik, ya kan? Tapi Allah pelihara sampai masanya diselamatkan. Oleh orang yang dia tak kenal pun. Orang yang singgah dalam perjalanan jauh nak pergi Mesir dalam perniagaan mereka pun. Tapi kemudian dijual sebagai hamba abdi. Kita tahulah kalau zaman-zaman itulah yang dijual jadi hamba ni memang hidupnya la ilaha illallah, tak ada harga diri. Dah tidak dianggap sebagai seorang manusia, anggap macam barang ataupun binatang dah. Boleh disuruh, dipukul, dimarah tak tentu pasal. Itu kan status hamba. Tapi dengan kuasa Allah, Allah pelihara. Kenapa? Yang datang beli malah sebaliknya justru dibesarkan macam anak sendiri. Diberikan kasih sayang, diberikan pendidikan, diberikan segala keperluan. Hidup dalam istana besar lagi tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang atur tu? Allah. Sampai satu masa datang fitnah. Sampai masuk dicampakkan ke dalam penjara. Kat penjara pula tempohnya sampai dipanjangkan oleh Tuhan sebab berlaku sesuatu. Nak tahu apa yang berlaku boleh baca buku saya tu nanti. Tempoh sampai dipanjangkan oleh Tuhan. Tapi akhirnya selamat tak? Dapat keluar. Bila keluar malah mendapat kemuliaan, pangkat, kedudukan. Anugerah siapa kalau bukan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianiaya, dikutuk, dihina, disakiti, diancam malah hendak dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Siapa yang selamatkan kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala? Pada malam Nabi nak berangkat, pindah daripada Mekah menuju ke Madinah. Apa yang berlaku? Nabi dalam rumah. Kat luar rumah ada apa? Itu pemuda-pemuda gagah perkasa yang dipilih, dilantik oleh orang-orang Quraisy dengan senjata masing-masing, setiap sedia.
Sampai masa kita masuk, kita serbu, ataupun kalau kita tak serbu, dia keluar, kita akan habiskan riwayat yang namanya Muhammad ini sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi selamat tak tuan-tuan? Siapa punya kuasa sampaikan Nabi keluar mereka tak perasan? Ada yang kata mereka tertidurlah dengan kuasa Allah. Ini yang maco-maco ni, yang gagah-gagah ni boleh tidur luar rumah. Semua dah siap-siap bertekad berazam nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan Allah. Dan Allah memelihara kita antara caranya dengan dihantar malaikat-malaikat yang menjaga kita. Sebab itu bila dalam perjalanan diatur dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, kita tak terus jalan. Kita singgah berlindung dalam Gua Thaur, gua yang begitu cetek. Ya kan? Lebih kurang 3 hari baru lepas itu diteruskan perjalanan. Duduk kat situ 3 hari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Satu tempoh, ini yang kejar Nabi ni, satu kumpulan orang-orang penuh dengan bersenjata. Memang kalau jumpa memang nak dibunuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dah sampai berdiri depan pintu gua dah. Tunduk sikit nampak dah orang kat dalam tu. Tapi siapa yang tutup mata mereka tak nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam. Abu Bakar sampai ketakutan, bimbang berlaku sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, la tahzan. Jangan sedih, jangan risau wahai Abu Bakar. Kita berdua tapi ada yang ketiga bersama dengan kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi benda ini perlindungan daripada Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dikasihi dan dicintai. Dikasihi, dicintai oleh Allah kerana kebaikan hati, ketaatan kita kepada Allah, jangan sampai kita rosakkan. Jangan sampai kita rosakkan. Takut kita pilih untuk ingkar satu hari nanti, padahal sepanjang hidup kita ni kita ahli ibadat dah. Kita banyak pergi masjid dah. Kita sedekah tak habis dah. Pergi umrah, pergi balik dah 13 kali sepanjang kehidupan kita selama ini. Katalah sebagai contoh. Jangan sampai kebaikan itu kita sendiri yang ubah. Kita pilih untuk memilih jalan yang lain pula. Allah tak akan ubah keadaan itu kalau kita sendiri yang tidak mengubahnya. Sebab itu dalam ayat yang ke-11 ini kita lihat Allah dah cakap pasal malaikat yang ditugaskan jaga kita, yahfazunahu min amri. Kata Allah apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada diri sesuatu kaum sehinggalah kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Pernah dengarkan ayat ni? Allah tak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehinggalah kaum itu mengubah sendiri apa yang ada pada diri mereka. Cuma tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita ingat-ingat balik ya, ayat ni dibacakan pada kita biasanya dalam cerita apa? Cerita bahawa kita dalam kehidupan nasib kita ni Allah tak akan ubah sampai kita ubah sendiri. Betul tak? Kalau hidup kita sempit, serba-serbi kurang, itu tak cukup, ni tak cukup. Yang kita faham daripada ayat ni ialah Allah tak akan ubah rezeki kita, nasib kita, keadaan hidup kita sampai kita berusaha sendiri untuk mengubah, bangkit, perbaiki keadaan supaya besok lebih banyak rezeki Allah berikan pada kita dengan kerajinan kita, kesungguhan kita kan. Tetapi kalau kita baca ayat ni betul-betul dalam cerita yang ada dengan ayat yang pertama tadi ataupun bahagian pertama ayat ni, para ulama menafsirkan ayat ini bukan cerita pasal mengubah nasib sahaja. Ayat ni bukan cerita pasal mengubah keadaan kita hidup di dunia sahaja. Rezeki sempit jadi rezeki lapang, bukan itu sahaja. Tetapi yang lebih utama maksud ayat ini ialah sikap dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak akan ubah. Kalau kita orang baik, Allah tak akan ubah. Sampai kita sendiri yang pilih untuk ikut jalan kesesatan pula selepas itu. Na'udzubillah. Begitu kalau kita ini dalam keadaan yang sesat, na'udzubillah, dalam keadaan kita ni tunduk pada hawa nafsu, tak pernah ingat Tuhan macam kita kata tadi ya, Allah tak akan ubah. Sampailah kita sendiri yang pilih untuk insaf balik, minta ampun dengan Allah dan perbaiki hidup kita, perbaiki iman kita, perbaiki ibadat kita, perbaiki diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah tak akan ubah sampai kita sendiri yang mengubah. Sebab itu kita lihat para rasul dan para nabi ditunjukkan dalam kisah mereka, mereka itu orang-orang yang baik. Dipilih kerana hati mereka hati yang bersih. Tapi dalam menjalankan tugas, Allah kasih ujian. Nabi Nuh dapat ujian berat, Nabi Musa dapat ujian berat, Nabi Ibrahim dapat ujian berat. Semua Nabi dapat ujian berat.
Tapi ujian-ujian ini sedikit pun tidak mengubah kemuliaan yang ada dalam hati mereka. Sikit pun tidak mengurangkan daripada semalam bertakwa, kemudian hari ini kena ujian, kemudian tak boleh tahan, tak boleh sabar, besok jadi orang yang lemah iman. Tak ada. Allah tak akan ubah hati mereka, hati kita sebagai manusia, sehingga kitalah sendiri yang mengubahnya. Sama ada daripada dah baik, jadi kemudian tak kenal Tuhan, ataupun daripada asal tak kenal Tuhan, jadi hati yang mahu tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tu tuan-tuan dan puan sekalian? Itu kita ambil bila kita kenang peristiwa Isra Mi'raj seperti ini. Kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan salat, perintahnya yang asalnya kita tahu daripada 50 waktu satu hari satu malam nak kena kerjakan. Nabi kata, okey, terima, turun sampai bawah, dinasihatkan oleh Nabi yang lain, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatmu tak boleh buat. Kita tengok cermin muka kita pun tak boleh, mana nak buat satu hari 50 kali salat, tak adalah. Minta kurang, naik, kurang 5, turun lagi, naik lagi, minta kurang lagi. Tak boleh, umatmu tak boleh buat. Sampai dah kurang 5 dah. Tinggal 5 je daripada 50. Umatmu tak boleh buat, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul pun kita nampak sekarang ni dah 1400 tahun lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 je pun tak boleh buat, tuan-tuan dan puan sekalian. 5 je. Bukan satu solat mesti buat sampai setengah jam, tak ada. 5 minit, 6 minit habis dah. Lagi kalau buat yang wajib aja pasal sibuk sangat, habis. 2 minit dah, selesai dah. Tuan-tuan dan puan sekalian, tak boleh buat juga. Tapi Nabi SAW cukuplah. 5 ni cukuplah. Tak nak kurang lagi. Malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Nah, kita ambil peristiwa itu untuk mengingatkan diri kita. Ini hadiah daripada Allah. Salat itu tujuannya apa? Supaya membentuk hati dan kepribadian kita. Tujuannya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah daripada kekejian dan kemungkaran. Ayo ibu dan bapa-bapa sekalian, tak ada siapa boleh mengubah diri kita. Kalau kita sedarlah selama ni, aku ni jauh daripada Allah. Aku ni susah nak beribadat kepada Allah. Rasanya aku ni banyak dosa, Allah tak ampun-ampunkan. Rasanya dalam kehidupan aku tidak mendapat naungan kasih sayang dan kecintaan Tuhan. Kalau begitulah yang kita rasakan, jangan hanya tunggu besok lusa, manalah tahu Ustaz, harap-haraplah satu hari Allah tiba-tiba ubah hati saya jadi baik Ustaz, amin. Jangan. Tak ada siapa boleh ubah tu. Allah pun tak nak ubah. Sebab Allah dah kata, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah takkan ubah apa yang ada pada diri dia. Hati dia kalau memang dah jahat, kena ubah sendiri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau kita jauh daripada Allah, kena ubah sendiri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Antara caranya, salat yang Allah berikan sebagai hadiah, kita laksanakan. Salat itu akan bentuk peribadi kita. Salat itu akan menimbulkan rasa dalam diri kita yang kita ini adalah hamba Allah yang senantiasa diperhatikan olehnya. Salat ini akan menjadi benteng. Esok lusa nak buat dosa yang biasa kita buat, kita rasa takut dan malu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa boleh ubah kecuali kita sendiri yang memilih jalan itu. Ya. Kemudian Allah sambung dalam ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Dan kalau Allah Subhanahu Wa Taala ingin menimpakan sesuatu kaum dengan sesuatu musibah, keburukan, ya, kalau itulah takdir Allah ke atas sesuatu kaum untuk ditimpakan dengan sesuatu musibah, tak ada siapa boleh halang, tak ada siapa boleh hadang, tuan-tuan. Dan kalau itu berlaku dengan ketentuan Allah, manusia ini tidak mampu mencari siapa pun yang lain untuk datang membantu dia daripada azab dan juga musibah yang ditentukan oleh Tuhan. Maknanya apa? Maknanya begini. Kita diingatkan bahawa tak ada siapa boleh mengubah kita kecuali kita sendiri. Kalau kita nak cari Allah, kita cari. Kita nak minta keselamatan daripada Allah kerana semalam kita jauh daripadanya, rasanya banyak nak keperitan dalam hidup. Mungkin sebab selama ni aku ni tak ingat Tuhan agaknya. Kita nak minta Allah lindungi kita. Nak minta kembali yang malaikat ada tu bergilir-gilir tu betul-betul jaga kita kerana perintah dan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tapi jangan sampai overconfident. Jangan sampai kita bila dah jadi baik, ya 30 tahun Ustaz, saya sebelum kahwin sampai lepas kahwin sampai anak 5 orang tak pernah ingat Tuhan.
Datang sekali dengan ceramah Ustaz Patris je, terus insaf Ustaz, katalah sebagai contoh, ya kan? Jadi baik. Bila jadi baik, alhamdulillah kita yakin kan Allah akan ubah keadaan diri kita. Kerana kita pilih untuk berubah sendiri, ya kan? Tapi jangan sampai kita tertipu dengan kebaikan yang kita pilih. Jangan sampai kita terpedaya dengan keinsafan yang kita pilih menjadi penghias hidup kita. Sebab ada orang macam tu. Semalam tak kenal Tuhan. Kemudian hari ini berubah nakkan kebaikan. Besok jadi orang soleh yang terus dipuji orang. Nanti lusa, wah, dia rasa dialah segala-galanya. Bahawa Allah tu tak akan timpakan apapun musibah dan ujian ke atas dirinya. Belum tahu. Ada orang, bila jauh daripada Allah, Allah turunkan bala sebagai balasan kepada kejahatan dia. Ada di dunia lagi Allah dah turunkan musibah. Tapi ada orang pula makin nak jadi baik, makin nak perbaiki diri, makin nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, datang pula ujian daripada Allah. Maka sebab itu kita tidak boleh menilai ya, orang ni dapat ujian macam ni, kesiannya, ni mesti jahat Ustaz orangnya. Belum tahu. Allah kalau nak turunkan musibah sebagai ujian, terpulang pada Allah. Orang yang jahat dapat musibah, itu hak Allah. Orang yang baik sebaik-baiknya pun kalau Allah nak uji, tetap adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu jaga lidah kita, jangan menuduh Allah benda yang kita tidak tahu. Tengok ada malapetaka kat sana, ada gempa bumi negara ini berpuluh ribu mati. Kita pun cepat-cepat, memang padan muka orang Turki gitu, tak kenal agama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billah. Kita main pukul rata semua. Seolah-olah kita merasakan kita lah dah baik lah orang Singapura. Selalu pergi masjid, dengar kuliah. Dengan cepat kita menuduh. Kalau tak tuduh dengan kata-kata, pandangan mata kita memandang rendah dengan penuh sangkaan tak baik dalam diri kita. Mengatakan orang tu begitulah jahatnya sampai Allah turunkan musibah dan malapetaka. Lebih kurang 20 tahun yang lalu, kita dah dengar dah dialog yang sama dah. Ketika tsunami Aceh, ya kan? Tsunami kita kata laut Hindi ya. Sri Lanka kena, India kena, Thailand kena, Aceh kena. Itu dah ada orang kata, inilah pasal orang Aceh dah tak jadi orang yang soleh macam dulu. Orang Aceh orang-orang bertakwa, dah makin tak kenal Tuhan. Ya, ada orang-orang di sana yang dah tak taat pada perintah Allah. Sebab tu kena balak. Jaga-jaga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ujian daripada Allah. Allah berhak timpakan ke atas sesiapa sahaja. Yang jauh daripadanya, Allah boleh hina dengan turunkan balak sebagai balasan di dunia sebelum neraka. Tetapi orang yang baik juga Allah boleh turunkan ujian walaupun perit pada pandangan mata, tetapi ada hikmah di sebaliknya. Daripada kita buat penilaian, kita judge orang lain, kata orang Turki begitu, orang Syria begini, kenapa tidak kita sibuk tengok cermin, melihat diri, bagaimana agaknya kedudukan kita dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mahu insaf, kita sudi nak menyemak diri, kita tahu ada kelemahan diri kita, balik kepada Allah. Balik kepada Allah. Tak ada siapa boleh mengubah keadaan itu kecuali kita sendiri. Ya kan? Jadi begitulah keadaan manusia dengan segala kelemahannya, dengan segala kekurangan yang dimilikinya, sampai akhirnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, sambungan ayat 12 secara ringkas sebelum kita hentikan pertemuan kita pada malam ini. Huwallazi yurikumul barqa. Dialah Allah yang menunjukkan dan menampakkan kepada kamu kita kata kilat di langit. Al-barq, kilat, petir. Kalau petir apa ya? Petir dia punya suara kan, guruh tu nama petir. Ini kilat, al-barq. Dia yang menampakkan kepada kamu kilat itu di langit, khaufan wa tama'a. Untuk menimbulkan rasa takut dalam diri, tetapi dalam masa yang sama petir itu sebenarnya menimbulkan rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada petir, ada guruh, ada kilat. Biasanya manusia kalau petir sabung menyabung, langit gelap, kemudian guruh berdentum-dentam sebagai contoh, apa perasaan hati kita? Takut. Kita orang Singapura, orang kawasan Nusantara ni kurang sikit takutnya pasal dah biasa sangat dengan hujan lebat, ya kan? Langit gelap, mendung, petir dan sebagainya, itu dah biasa. Kalau orang Arab, kalau cakap pasal kilat, cakap pasal mendung langit gelap, cakap pasal suara guruh berdentum-dentam, mereka cukup takut pasal tak biasa. Tak biasa.
Tapi Allah mengatakan, ni semua ni yang berlaku di langit, satu sudut memang menakutkan kita. Tapi satu sudut sepatutnya mendatangkan tama'an. Tama'an maksudnya tamak kita mengharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sesuatu yang menakutkan itu sebenarnya membawa sesuatu perkara yang perlu kita harapkan? Sebab kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, ayat yang ke-12, kata Allah, wa yunshi'us sahabat thiqal. Allah lah yang membentuk awan-awan yang kemudian menjadi sangat berat awan tadi. Awan dikumpulkan oleh Allah, dibentuk jadi awan yang berat, nak bawa apa? Hujan. Kalau kita tengok satu sudut, petir, kilat, guruh menakutkan kita. Bagi orang beriman, dia tak nak tengok yang buruknya. Dia nak tengok ada harapan hujan Allah siapkan, besar kemungkinan akan turun mendatangkan rezeki daripada Tuhan dalam kehidupannya. Nampak tak? Jadi kita pilih ujian daripada Allah. Ada masanya kita takut, ada masanya kita perit, ada masanya sampai hilang pegangan kita. Tapi jangan sampai hilang melayang iman di dalam dada. Sebab takut pada waktu itu yang kita nampak hanyalah kegelapan yang menggerunkan. Kita lupa nak mencari di sebalik guruh itu, di sebalik petir itu, di sebalik kilat itu, di sebalik mendung awan yang gelap itu, ada hujan yang nak Allah curahkan sebagai rahmatnya kepada kita. Itu iktibar yang kita petik daripada kisah Nabi Yusuf. Itu iktibar yang kita petik daripada Isra' dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas Isra' Mi'raj, Nabi dah tak toleh belakang lagi dah. Yang dah lepaslah. Dah meninggal isteri aku, dah meninggal dah. Dah meninggal pakcik aku, meninggal dah. Yang penting kita jalan terus sebab Allah tidak pernah meninggalkan kita. Nampak tak? Terus di sebalik keperitan ada cahaya. Dan itu adalah cahaya nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Mudah-mudahan Allah terus mengukuhkan keimanan dalam hati kita. Tak kiralah siapa pun kita. Baik lelaki, baik wanita, baik bujang ataupun dah berumah tangga, baik yang ada anak ataupun dah sampai ada cucu dan cicit kita. Sama ada yang zahirnya berjaya dalam kehidupan dengan kerjaya pangkat yang tinggi, dengan harta yang banyak dibukakan oleh Allah ke atas kita, maupun di antara kita ni ada yang sempit, serba sederhana dalam kehidupan kita. Iman kita jaga, iman kita jaga, iman kita jaga. Bergantung hanya kepada Allah walaupun ada masanya diuji olehnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja, maaf di atas apapun kesilapan. Saya jemput tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang belum membeli ataupun mendapatkan buku Saat Cakrawala Bersujud, malam ini disediakan oleh pihak Masjid Darul Makmur. Nanti kat belakang lepas salat Isyak saya tanda tangan sebagai tanda penghargaan kepada sumbangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah Masjid Darul Makmur sejak 2 tahun yang lepas telah mampu menjual 6,000 naskah lebih. Alhamdulillah. Saya pun rasa terharu dengan sokongan pihak Masjid Darul Makmur, tapi sokongan kita untuk membantu Masjid Darul Makmur insya-Allah. Kata Masjid Darul Makmur, tadi saya tanya sebelum mula salat maghrib, tinggal berapa buku yang ada? Katanya tinggal 300 lebih sikit aja tuan-tuan dan puan sekalian. Dah tak banyak. Jadi harap-harap ada yang jangan sampai tak apa nanti besok lusa sekali kalau habis tak dapat kita, ya kan? Mudah-mudahan Allah memberkati segala sumbangan kita untuk rumah-rumahnya dan kita mendapat keberkatan dengan itu balasan yang mulia di dunia dan juga di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Sekian sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.